This call is now being recorded. نحمده بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Alhamdulillah, hari ini kita boleh mulakan kelas iman dan kelas akil. InsyaAllah kita nak belajar tentang Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulakan, kita baca doa dulu. Okey, dua-dua baca. Dua-dua ikut. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan. Malam ini insya-Allah kita akan belajar satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Okey. Iaitu tajuk malam ini ialah apa tajuk malam ni? Ha? Ya, Akil. Tiada amalan kecuali dengan niat. Tiada amalan kecuali dengan niat. Tiada amalan kecuali dengan niat. Jadi malam ni kita nak belajar tentang niat dan amalan. Jadi insya-Allah malam ni yang pertama kita akan belajar tentang amalan dan niat. Okey. Apa itu amalan, apa itu niat. Kemudian yang kedua kita akan baca hadis. Hadis tahu tak hadis? Siapa tahu hadis tu apa? Kat tangan. Akil. Macam Al-Quran. Okey, kalau Quran tu kata-kata Allah. Allah kata apa? Kalau hadis kata Rasulullah. Rasulullah SAW cakap apa? Jadi malam ni kita nak belajar hadis niat. Maknanya kita nak belajar Rasulullah SAW cakap apa pasal niat. Okey, yang ketiga insya-Allah kita akan belajar tentang siapakah Umar Al-Khattab.
Kalau dah belajar, nanti kita ulang kaji insyaAllah. Kemudian yang keempat, kita akan ada sedikit kuis. Okey. Mari kita teruskan. Jadi yang pertama, sebelum kita mulakan, okey, nampak tak gambar apa ni? Nampak ah? Alright. Kita ada 4 gambar ni. Ada 4 gambar. Okey. Sekarang ni gambar yang pertama, Pak Long nak tanya Akil. Akil, gambar yang pertama ni gambar apa? Yang hijau ni. Apa? Peperangan. Ha? Peperangan. Peperangan. Okey, peperangan. Bagus. Pandai. Iman? Iman nampak apa? Oops. Sekejap ah. Iman nampak apa? Ni. Gambar ni. Askar. Askar, bagus. Askar. Alright. Yang kedua, Iman. Yang kedua ni gambar apa? Berdoain. Ha? Apa dia? Baca Quran? Iman nampak orang baca Quran ni? Berdoain. Okey. Akil apa ni? Orang ni tengah buat apa, Akil? Solat. Solat. Alright. Bagus. Okey, ni pula ni. Ni. Tengah buat apa ni, Iman? Perkahwinan. Okey. Akil? Akil nampak apa? Nikah. Nikah. Okey, sama lebih kurang. Ni pula ni. Nombor gambar yang keempat ni. Okey, Iman. Apa? 3 saat. 1, 2, 3. Merdeka. Ha? Tulis. Akil nampak apa? Tulis juga. Berjalan. Berjalan. Nampak tak budak ni bawa beg? Ni pun bawa beg. Ni orang ni pun bawa beg. Ni orang ni pun bawa beg. Semua orang bawa beg. Dia orang nak pergi mana ni agak-agak? Berkelah. Berkelah. Okey. Mari kita bincangkan gambar-gambar ini. Okey, sebelum itu pendahuluan. Nabi SAW suka minta daripada Allah setiap pagi 3 perkara. Nabi SAW suka minta daripada Allah
minta doa daripada Allah setiap pagi ya. Setiap pagi. 3 perkara. Nabi kata dalam bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa yang kita baca tadi. Doa ni Nabi SAW baca setiap pagi. Dan dalam doa ni Nabi SAW kata dalam bahasa Melayu, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu ada 3. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amalan yang diterima. Amalan yang diterima. Siapa yang terima ni? Amalan, okey. Yang pertama ilmu, yang kedua rezeki, yang ketiga amalan. Jadi malam ni kita nak belajar tentang amalan. Amalan tu apa? Amalan tu apa yang kita buat. Apa yang kita buat. Macam ni amalan. Ni orang ni buat apa? Dia berperang. Askar dia pergi berperang. Itu adalah amalan. Macam pakcik ni solat. Solat amalan. Macam ni dia pergi, sekejap sorry sekejap, kena pause dulu. Alright, ni dengan lelaki ni dia buat apa? Nikah. Dia kahwin. Kahwin pun amalan. Ini pula satu keluarga ni, mereka ni tengah pindah. Tengah apa? Kita panggil hijrah. Tahu tak hijrah tu apa? Hijrah tu ialah pindah ke suatu tempat. Tinggalkan tempat tinggal kita, kita pergi ke tempat yang baru. Itu dipanggil hijrah. Daripada tempat kita, kita pindah ke tempat baru. Macam Nabi SAW, Nabi pindah daripada Mekah ke mana? Ke Madinah. Yes. Itu panggil hijrah. Macam ni orang ni, rasanya ni orang Syria. Tahu tak Syria kat mana? Negara Syria dulu dia kena ada peperangan. Tahu tak? Negara Syria ada peperangan. Jadi orang Syria dia tak boleh duduk dekat negara dia aman. Jadi mereka pun pindah ke negara lain yang lebih aman. Okey. Jadi ini contoh-contoh amalan. Dan amalan ni ada yang Allah suka dan ada yang Allah tak suka. Kalau berperang kerana Allah, Allah suka. Solat, kalau solat kerana Allah, Allah suka. Kalau nikah, zikri. Akhir zikri ada soalan ke? Angkat tangan. Tak ada.
Harus tekan. Okey. Hijrah pun, kalau hijrah kerana Allah, Allah suka. Bila Allah suka satu amalan tu, Allah akan bagi pahala. Allah akan bagi apa? Pahala. Ya. Ada amalan yang Allah tak suka. Contohnya apa? Minum arak. Minum arak Allah tak suka. Berjudi Allah tak suka. Membunuh Allah tak suka. Saja bunuh tak, Allah tak suka. Mencuri Allah suka tak? Tak. Mencuri Allah suka tak? Tak suka. Ini semua kita panggil apa? Amalan. Okey. Kita teruskan lagi. Jadi inilah kita nak belajar malam ni tentang amalan dan niat. Okey, niat pula apa? Niat zikir. Satu permintaan. Permintaan, niat. Tak. Niat tu Benda yang kita ingin nak buat. Pandai. Benda yang kita ingin nak buat. Kita buat tu nak apa? Untuk apa? Contohnya kita solat. Niat kita apa? Kita nak solat sebab Allah. Kita solat sebab apa kalau kita solat? Sebab pahala. Kita solat sebab nak dapat pahala. Yang tu Allah suka. Contohnya kita pergi sekolah, Akil pergi sekolah. Niat apa? Kenapa pergi sekolah? Sebab nak pandai. Sebab nak pandai. Kalau sebab nak pandai kerana Allah, Allah suka. Okey, jadi ini tentang amalan dan niat. Ini contohnya. Ini tentang amalan. Apa yang dikorang ni buat? Tiga orang ni tengah buat apa? Belajar. Ini pun satu amalan. Kalau dia belajar sebab nak pandai kerana Allah, Allah bagi dia pahala. Okey. Ini Derma. ni amalan apa? Iman. Derma. Bagus. Ya, derma pun amalan yang Allah suka. Tapi tengok pada niat. Kita derma tu untuk apa? Pahala. Kalau derma tu untuk Allah kerana nak dapat pahala, Allah suka. Ada tak orang derma bukan kerana Allah? Ada. Kerana apa? Untuk dipuji. Untuk dipuji. Kalau dia niat untuk dipuji, Allah tak suka. Bila Allah tak suka, Allah terima tak derma tu? Tak. Allah tak terima. Kalau Allah tak suka amalan tu, maknanya dia derma sebab nak orang puji dia. Allah tak suka, Allah tak bagi dia pahala. Allah tak terima. Kalau Allah tak terima, dia tak dapat pahala. Kalau Allah terima, baru dia dapat pahala. Alright. Ini pula. Ni amalan apa? Mekah ni tempat amalan ni. Orang buat apa ni?
Orang pergi Mekah buat apa? Solat. Solat. Hilangkan dosa. Pada solat orang buat apa? Rukun Islam yang kelima. Hilangkan Hajj. haji. Haji. Okey, amalan haji. Amalan haji pun sama juga. Ada orang dia pergi haji sebab dia memang nak pahala. Tapi ada orang dia pergi haji, dia nak apa? Dia nak orang panggil dia haji. Haji akil. Haji iman. Dia tak nak pahala pun. Dia pergi haji sebab dia nak orang panggil dia haji. Kira nak orang puji dia lah. Jadi Allah tak suka, kalau Allah tak terima, dia tak dapat ganjaran. Ni orang ni buat apa pula ni? Ni agak-agak orang mana ni? Orang Malaysia ke? India. Orang mana? India? Dia dekat dengan negara India. Ni sebenarnya orang Rohingya. Orang Burma. Rohingya. Orang Rohingya. Kenapa dia orang naik kapal ni? Sebab diorang nak berhijrah. Ya, pandai. Dia orang nak berhijrah. Macam mana kita tahu? Kalau nelayan, kalau dia nak pergi tangkap ikan, dia tak boleh naik bot ni ramai-ramai macam ni. Ni ramai ni. Sebab kampung dia kena bakar orang. Dia orang kalau duduk dekat kampung dia orang, kena pukul, kena tikam. Jadi negara dia dah tak aman, dia pun berhijrah. Okay. Alright. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi berhijrah naik apa? Cuba teka. Nabi berhijrah naik apa? Unta. Okey, pandai. Bagus. Yes, naik unta. Berapa hari agak-agak Nabi SAW perjalanan dari Mekah ke Madinah berapa hari? 3 bulan. 8 hari. 8 hari naik unta. Okey. Hadis niat. Ni apa yang Nabi SAW ajar kita pasal niat. Okey. Siapa nak baca? Okey, Akil baca. Nampak? Okey, Akil baca. Nampak. Akil Daripada baca. Umar Al-Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW. Tak nampak? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata. Okey. Pandai baca bahasa Arab tak? Pandai? Okey, ikut. Baca. Innamal a'malu binniyati
Okey. Okey. Wa innama likulli imri'in ma nawa Okey. wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih Okey. fa hijratuhu Okey. ila Allahi wa rasulih wa man Okey. kanat hijratuhu li Hijratuhu. dunya hijratuhu li hijratuhu li Okey. dunya Aha. yusibuha au Okey. ro'ati yan Okey. fiha Okey. fahijtuhu namuha ilaih Okey. Iman sambung. ilaihi. Iman sambung. Kat mana? Ni. Ni yang bahasa Melayu. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah kerana dunia dia mendapatnya atau kerana perempuan dia berkahwin dengan, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah padanya. Okey. Pandai punya dua orang ni. Alright. Terima kasih. 5 bintang untuk bacaan. Okey. Faham tak apa yang Nabi SAW bagi tahu ni? Faham. Faham Okey. Yang pertama Nabi SAW nak bagi tahu kat kita, setiap amalan tu ada niat. Setiap amalan tu ada niat. Yang kedua, bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maknanya Allah nanti akan kira nanti hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, Allah akan kira dekat niat. Allah akan kira kita punya amalan tu tengok dekat niat. Okey. Jadi ganjaran bergantung pada niatnya. Allah nak bagi apa, nak bagi pahala banyak mana, bergantung pada niat dia. Okey, kemudian Rasulullah SAW bagi contoh amalan. Apa amalan dia? Hijrah. Ada orang dia pergi hijrah masa zaman Nabi SAW dulu. Ada orang hijrah daripada Mekah ke Madinah memang kerana Allah dan Rasulnya. Maknanya memang dia nak dapat ganjaran pahala. Jadi mereka yang hijrah kerana Allah dan Rasulnya ni, dia dapatlah ganjaran daripada Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah, yang kedua pula ada orang tu dia hijrah kerana dunia. Dia bukan nak pahala pun, tapi dia mungkin nak selamat. Dia nak selamat sebab dekat Mekah tak aman. Dekat Mekah orang kafir tak suka orang Islam. Jadi dia nak selamat, dia pergi pindah ke negeri Madinah.
kota Madinah. Ada orang juga dia pergi hijrah, dia bukan nak ganjaran pahala, tapi dia nak menikah. Sebab ada perempuan yang pergi hijrah dekat sana, dekat Madinah, dia berkenan dengan perempuan ni, nak kahwin dengan perempuan tu, jadi dia pun ikut hijrah. Tapi dia bukan hijrah kerana Allah dan Rasul, tapi sebab dia nak kahwin. Jadi dia dapatlah ganjaran kahwin tu. Tapi ganjaran daripada Allah, tak tahu. Kalau Allah suka, Allah bagi. Kalau Allah tak suka, Allah tak bagi ganjaran. Okey, boleh faham? Jadi, apa yang kita belajar ni, daripada hadis ni, setiap amalan mesti ada niat. Lepas tu, yang kedua, niat kena betul bila melakukan sesuatu amalan. Okey? Macam kelas ni kan, niat kena betul. Nak belajar tu, nak pandai kerana Allah. Okey, sikit lagi. Dah belajar pasal Umar Al-Khattab kan? Belum? Belum kenal Umar? Umar kenal. Kenal? Siapa Umar? Itu pahlawan. Pahlawan, okey. Betul, dia seorang pahlawan. Lagi? Dia kawan Nabi Muhammad. Kawan Nabi Muhammad SAW. Betul. Lagi? Iman? Apa yang Iman tahu pasal Umar? Tak tahu. Tak tahu, okey. Jadi kita belajar. Sebab apa kita nak tahu pasal Umar? Sebab Umar yang bagi tahu kita pasal hadis ni. Umar dengar daripada Nabi SAW. Lepas tu Umar bagi tahu pada orang lain pasal hadis yang kita baca tadi. Alright. Okey, mari kita kenal Umar. Kita kenal sikit je pasal Umar malam ni. Nanti dari semasa ke semasa kita tambah lagi maklumat, insya-Allah. Okey, yang pertama, Umar ini dia digeruni oleh manusia dan syaitan. Umar ialah sahabat Nabi SAW. Dia masuk Islam umur dia 27 tahun. Dan dia masuk Islam ketika itu masa Nabi SAW jadi Nabi. Orang yang pertama masuk Islam siapa? Iman. Nabi Adam. Bukan, masa zaman Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad SAW jadi Nabi masa umur dia 40 tahun kan? Lepas tu siapa yang mula-mula percaya? Siapa yang mula-mula masuk Islam? Isteri Nabi SAW yang bernama Khadijah. Yes, Khadijah ialah orang yang pertama masuk Islam. Dan Umar ni lebih kurang 40, orang yang ke 40 lebih. Lebih kurang 40 lah. Masa tu orang Islam tak ramai lagi. Umar ni orang yang ke berapa? Dalam 40 orang. Masa tu orang Islam lebih kurang 40 orang dia. Baru Umar masuk Islam. Okey. Dan Umar ni orang takut dengan dia. Masa
Masa orang ramai, masa Nabi SAW ajak orang masuk Islam, jadi ada beberapa orang masuk Islam. Tapi ramai orang tak suka orang Mekah tu masuk Islam. Okey. Sampailah Umar dapat tahu Nabi Muhammad ni memecah belahkan orang Mekah. Jadi Umar bila dapat tahu, Umar nak pergi belasah Nabi Muhammad SAW. Umar pernah nak pergi belasah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya tak sempat nak belasah. Rupa-rupanya dia baru dapat tahu adik dia dah masuk Islam. Jadi dia marah lah. Dia pergi rumah adik dia, dia nak belasah adik dia. Tapi bila dia dengar satu ayat Quran, dia jadi tertarik dengan ayat Quran tu. Terus dia pun nak masuk Islam. Okey. Dan bila Umar masuk Islam, masa tu orang lain tak berani nak bagi tahu dia orang ni orang Islam. Orang lain tak berani. Yang 40 orang masuk Islam awal tu, semua tak berani nak bagi tahu. Assalamualaikum semua, saya dah masuk Islam. Semua tak berani. Tapi bila Umar masuk Islam, selamba je. Dia pergi pusing kat Kaabah tu. Masa tu Kaabah tu, orang sembah berhala. Orang sembah patung. Penuh dengan patung-patung. Masa tu Mekah bukan negara Islam lagi. Negara macam negara Hindu. Dia orang minta tolong daripada patung. Tapi bila Umar masuk Islam, selama dia pergi dekat Mekah, dekat Kaabah tu, dia bagi tahu semua orang Mekah, saya sudah masuk Islam. Bila Umar kata dia masuk Islam, ramai orang belasah dia. Tapi akhirnya Allah selamatkan dia. Okey, kemudian Umar ni bukan orang je takut dengan dia. Dia jenis berani. Syaitan pun takut dengan dia. Nabi SAW kata, bila Umar berjalan dekat satu jalan, syaitan tak berani ambil jalan yang sama. Syaitan akan pilih jalan yang lain. Ini Umar punya hebat. Syaitan pun takut dengan Umar. Okey, yang kedua, Umar adalah pengganti Abu Bakar sebagai ketua umat Islam. Masa zaman Nabi SAW hidup, siapa ketua umat Islam? Masa zaman Nabi SAW hidup. Iman. Siapa ketua umat Islam masa zaman Nabi hidup? Siapa boleh jawab? Kil. Iman. Umar. Masa zaman Nabi SAW hidup, siapa jadi ketua umat Islam? Umar. Salah. Iman? Abu Bakar. Salah. Nabi Muhammad SAW hidup lagi masa tu. Siapa ketua umat Islam? Tiga saat. 1, 2, 3. Okey, jawapannya ialah Nabi Muhammad SAW lah. Nabi lah jadi ketua. Nabi ketua umat Islam. Tapi bila Nabi SAW meninggal dunia, siapa ganti Nabi Muhammad sebagai ketua umat Islam? Umar. Salah.
Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar jadi ketua umat Islam yang kedua. Ketua umat Islam yang pertama Nabi Muhammad. Ketua umat Islam yang kedua ganti Nabi Muhammad, Abu Bakar. Ketua umat Islam yang ketiga siapa? Bila Abu Bakar meninggal, Abu Bakar mati, radhiyallahu anhu. Siapa ganti Abu Bakar? Jawapannya ada kat sini. Dia mula dengan huruf U. Nama dia mula dengan huruf U. Umar. Yes, Umar. Jadi Umar jadi ketua umat Islam yang ketiga. Ganti Abu Bakar. Okey. Selain daripada itu, Umar Al-Khattab juga ialah ahli syurga. Macam mana kita tahu dia ahli syurga? Sebab Nabi SAW bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu ada 10 orang yang ahli syurga. Salah seorang daripadanya ialah Umar Al-Khattab. Orang lain belum confirm masuk syurga. Tapi Umar confirm sebab Nabi dah sebut. Okey, sebab tu kita kena belajar pasal Umar supaya kita boleh tiru. Yang mana kita boleh tiru supaya kita pun boleh jadi ahli syurga macam Umar. Okey. Yang ni kita belajar nanti insya-Allah. Okey. Sebelum kita tamatkan kelas ni, kita revise balik apa yang kita belajar malam ni. Ringkasan. Yang pertama, setiap amalan mesti ada apa? Setiap amalan mesti ada apa? Niat. Ada niat. Lepas tu, yang kedua, niat kita mesti betul baru dapat pahala. Okey. Yang ketiga, kita belajar pasal Umar sedikit. Siapakah Umar? Sahabat yang digeruni. Ya, digeruni oleh musuh, digeruni oleh orang kafir dan digeruni oleh syaitan juga. Dia juga ketua siapa? Umat Islam. Ya, dia pernah jadi ketua umat Islam menggantikan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dan dia juga siapa? Ahli apa? Di syurga. Ahli syurga. Alright. Okay. Bagus. Jadi sebelum kita tamatkan. Okay. Dalam masa. Okay, ada 3 soalan. Siapa yang boleh jawab dalam masa 3 saat? Dalam masa 3 saat, dia dapat 1 markah. Okay. Siapa yang dapat jawab dalam masa 3 saat, dia akan dapat 1 markah. Soalan yang pertama. Siapakah Umar? 1. Tulis dia, jawapan mesti ditulis. Jawapan mesti ditulis. 1.
Jawapan mesti ditulis, Iman. 1, 2, 3. Tet. Baru nak tulis. Okey, kita bagi tambahan masa 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tet. Tengok siapa yang dapat jawapan. Kena tulis dekat mana? Dekat mesej lah. Okey. 3 saat lagi. Tulis dekat mesej ni, dekat Google Meet ni. Okey, 3 saat lagi ya. 1, 2, 3. Okey, kita pemenangnya adalah Akil Zikri dapat jawapan. Iman pun dapat jawapan. Okey. Dua-dua satu. Tapi Akil Zikri dapat dia bagi jawapan yang lebih lagi. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua. 3 saat. 5 saat lah. 1, berikan 3 contoh amalan. 5 saat lah. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey. Okey, Iman Fatullah dapat jawapan. Akil Zikri jawab tapi lambat. Jadi pemenangnya ialah Iman Fatullah. Jawab ahli syurga tu salah. Tolong menolong betul. Derma betul. Okey. Jadi Iman 2 markah sebab cepat. Akil 1 markah. Pemenangnya malam ni Iman Fatullah. Okey, rupanya ada 2 soalan saja. Itu saja malam ni. Nanti kita sambung lagi, insya-Allah. Minggu hadapan. Di waktu yang sama, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam.